apa yang Allah kurniakan daripada akal mereka. Mereka beramal kerana akal mereka. Lepas tu orang yang pintar, orang yang Islam, orang yang semayang, orang yang kenal Allah, ini orang yang berakal. Orang yang tak semayang, yang tak berubah, itu orang tidak ada akal. Duduk di dunia yang sementara, kan? Yang dia akan hadapi dunia yang selama-lamanya. Orang yang tak semayang, orang tidak ada akal. Lepas tu kata Rasulullah, wa hal amilu illa bi qadari ma a'tahum azza wa jalla min akal. Adakah tidak mereka beramal tu menurut qadar akal yang Allah beri pada mereka? Ya. Sebab tu Nabi akal dia terlalu bijak, sebab tu dia orang paling banyak ibadat. Sebab apa? Dia orang yang paling pintar. Dia guna akal dia. Kenapa kita malah beribadat? Kerana kita kurang menggunakan akal kita. Itu. Sebab tu Syekh sebut sini, pada pandangan uqada, orang-orang yang berakal. Ini. Baik. Habis itu. Dan terangkat kesamaran. Ini dia panggil ataf kepada latas. Latas ni terang, hingga terang pada pandangan uqala dan terangkat, dipanggil ataf lazim ke atas malzum. Saya sebut yang ni bagi orang yang reti, yang tak reti sudah. Ataf lazim ke atas malzum. Lazim daripada hilang kesamaran, keraguan, jelaslah di pandangan mereka. Bila hilang, jelas. Ini dipanggil ataf lazim kepada malzum. Dengan sebab terangkat kesamaran, maka lataslah pada pandangan uqala. Ini cukup hebat. Kita kitab Baqarah ini, maka dia memang ikut cara uslub kita Arab. Habis. Dan rahmat Tuhan. Dia mudah lah ni. Mudah lah. Hak tadi payah sangat ni. Ni kau mudah lah. Dan rahmat Tuhan dan kesejahteraannya Tuhan atas semulia-mulia makhluk. Ni ataf kepada alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dan rahmat. Rahmat ni diterjemah daripada wassalah. Kalau Arab kah alhamdulillah wassalatu wassalam. Tapi Syekh dia terjemah ke Melayu tu, dan rahmat dan kesejahteraan tu salam lah. Itu mana rahmat. Rahmat Tuhan dipanggil ataf jumlah di atas jumlah. Dan rahmat Tuhan dan kesejahteraannya Tuhan atas semulia-mulia makhluk dan sebebas-bebas utusan. Siapa dia? Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan seruan mengesahkan Tuhan dan menunjukkan jalan-jalan kelepasan. Jadi ini dipanggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Kalau kita tengok di lapas tu, nampak macam dia nak beritahu begitu ya. Tapi sebenarnya ada makna insya'i. Makna insya' mana? Dia nak berdoa. Kalau kita sebut dan rahmat Tuhan dan sejahtera ni, ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri rahmat dan sejahtera ke atas semua makhluk. Dia begitu. Macam radhiyallahu anhu kan? Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu terjemah dia, Allah telah redha mereka. Allah telah redanya. Tapi maksudnya apa? Ya Allah, redakanlah mereka. Itu maksud dia. Pada zahirnya kita nampak khabar, berita dan cerita hanya sebutan biasa, tapi sebenarnya di dalamnya ada maksud insya' doa. Macam rahimahullah, Allah telah rahmat dia. Apa benar? Ya Allah, rahmatkan dia. Ini. Dan rahmat Tuhan dan kesejahteraannya Tuhan. Sejahtera apa?
Nabi nak kena sejahtera daripada apa pula? Nabi ni dah memang sejahtera. Jadi daripada salam. Salam ni kata seorang ulama daripada salam, selamat. Maknanya rahmat Allah dan selamatnya Allah ke atas Nabi Muhammad, ataupun salam dengan makna aman. Macam mana Syekh terjemah sejahtera tadi. Nabi nak kena selamat, nak kena aman daripada mana? Sedangkan orang yang mukmin ni Tuhan sebut la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka ni tak pernah rasa takut dan tak akan duka cita di hari akhirat nanti. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tak akan takut dan tak akan rasa duka cita. Habis tu doa buat kat Nabi sejahtera. Itu. Doa Nabi sejahtera, sejahtera daripada takut. Takut mana? Nabi takut dengan seksa neraka. Dia nak takut buat apa pula, sebab dia bukan nak masuk neraka. Syurga dicipta pun kerana dia. Syurga dicipta kerana dia. Buat apa dia nak takut dengan neraka? Bukan takut neraka, takut ijlal, takut dengan kebesaran Allah. Kalau dia tak nampak Allah pun, dialah yang paling takut Allah. Apatah nanti di akhirat nampak Allah, lagi takut. Betul tak? Lagi takut. Itu yang Nabi takut. Sebab tu Nabi sebut, inni la akhwafukum minallah. Inni la akhwafukum minallah. Aku ni lah orang yang paling takut dengan Allah. Itu dia cakap di dunia, masa dia tak lihat Allah. Kalau di akhirat nanti, yang kita doa sejahtera ke atas Nabi sejahtera ni, bagi Nabi tak berasa terlalu takut dengan Allah. Takut dia kecut dengan sebab takut dengan Allah SWT. Bila Nabi kecut berasa takut dengan Allah SWT, jadi sehingga membimbangkan hati dia. Jadi kita berasa tak seronok, lalu kita minta doa dekat Allah. Janganlah bagi Nabi terlalu takut dengan Allah di akhirat nanti. Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lah. Akulah orang yang paling takut dengan Allah, dan aku orang yang paling kenal dengan Allah, dan orang yang paling takut dengan Allah. Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lah. Rawahul Bukhari. Akulah orang yang paling kenal dengan Allah dan orang yang paling takut dengan Allah. Kalau di akhirat nanti lagi dia takut, kita minta Allah selamat daripada dia merasa takut begitu. Ini maksud dia sejahtera. Sejahtera yang kita nak sebut sejahtera ke atas Nabi Muhammad tu. Ataupun ulama kata takut ni, takut daripada takut berlaku suatu ke atas umat dia. Minta jangan Nabi bimbang dengan umat dia. Dia terlalu berfikir dengan umat dia, dia bimbang, sehingga dia berasa gemetar. Tapi kata si ulama, takut-takut dikuatiri dia lupa bahawa ni dia ni ahli syurga. Lalu kita minta lah bahawa Nabi ni dia aman dan selamat nanti di akhirat nanti. Tapi apa pun, aman Nabi, kita minta di akhirat nanti aman daripada dia terlalu takut dengan Allah SWT sehingga dia berasa susah hati. Itu kita tak mahu. Ataupun Nabi tak sejahtera daripada dia berasa bimbang terhadap umat dia nanti di akhirat. Habis. Itu rahmat Tuhan. Apa beza rahmat? Apa itu rahmat? Apa itu nikmat? Senang, ini petua kampung. Ini kaedah kampung. Ini Arab Badui. Rahmat, kita kadang-kadang ini rahmat Allah. Ini nikmat Allah. Nikmat Allah ni, ini rahmat Allah. Apa beza rahmat nikmat? Rahmat apabila kita pilih datangnya daripada Allah. Bila kita ingat nikmat yang dekat kita ni datang daripada Allah, maknanya rahmat.
rahmat daripada Allah. Alhamdulillah, dengan rahmat daripada Allah kita kadang rahmat daripada Allah. Alhamdulillah aku. Ni nikmat lah. Yang duduk dekat kita nikmat. Bila kita ingat dia datang daripada Allah, rahmat. Rahmat daripada Allah lah aku sihat. Sihat tu nikmat. Sihat tu datang daripada mana? Daripada Allah. Rahmat. Ini petua kampung senang, tak payah duk keluar kaedah bahasa Arab. Rahmat bila kita ingat datangnya daripada Allah. Nikmat bila kita tengok duduk dekat kita. Senang. Dia duk hafal. Oh ni kadang-kadang rahmat nikmat tak tidak beza ni. Kadang-kadang boleh sebut rahmat ke apa dia? Aku tak tahu rahmat. Nikmat. Hari tu duk pasal habis tu rahmat. Rahmat lebih kurang tu. Kalau lebih kurang dia sama tak beza. Dia kena mengaji begitu, insya-Allah. Saya jenis mengajar, saya tak sembunyi lah. Bukan macam guru silat. Guru silat dia ada buah 20, dia bagi 15. Takut nanti lawan dia. Saya dah. Kalau ada saya bagi habis. Tak mau simpan. Mau bagi habis. Kami mengaji begitu. Mengaji kena ingat begini. Mengaji jangan duk khatam. Jangan ingat khatam. Kena sekali ingat bila nak habis, ni berapa kali nak baca setahun. Saya baca baru 2 lat, baru slide. Habis lah tahun depan. Mengaji nak ilmu. Mengaji nak ilmu. Saya pelik pada orang lain. Orang lain dia mengaji nak khatam. Saya tak. Saya mengaji nak ilmu. Nak ilmu hak guru cerita. Nak ilmu dia. Kadang-kadang kitab tak apa nak dengar dia cakap. Kadang-kadang hak saya cerita ni kadang-kadang kalau setahun saya duk baca baru slide. Kadang-kadang kita boleh baca kitab tadi. Sebab apa? Bila saya cerita ni, kadang-kadang saya ambil yang di hujung, kadang saya ambil yang di tengah. Saya ambil semua ni, saya letak di depan. Supaya tak rugi. Dan yang silap-silap, kalau saya baru baca 2 line, tapi insya-Allah Baqarah boleh baca. Saya mengaji begitu. Saya mengaji tak kira dapat kadang-kadang dah hujung dah, aku malas dah mengaji. Tak dapat depan. Saya pergi mengaji, lepas tu saya boleh mengajar. InsyaAllah kita mengaji nak niat nak ilmu. Bukan nak khatam-khatam nak buat apa. Itu. Nak saya baca laju begitu habis ataupun nak ilmu saya nak cerita saya satu. Kan nak khatam baca seorang kat rumah. Perah habis. Allah alam khatam sendiri. Tak apa nanti saya beri ijazah. Ustaz saya habis dah. Mengaji nak faham. Ni rahmat tak tahu, ni nikmat tak tahu beza lagi. Kalau saya tak cerita tadi, mati dalam keadaan tak tahu apa tu rahmat, apa tu nikmat. Rugi je tak tahu. Sejahtera apa ni Muhammad? Atas semulia-mulia makhluk. Nabi dah semulia-mulia makhluk. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna pamilani syiqaqi. Seafdal makhluk atas itlaq. Bila disebut seafdal makhluk, tidak lain nabiyuna, nabi kita. Pamilani syiqaqi, jauhlah kamu daripada duk bertengkar, duk berdebat. Ada orang lagi yang lebih jauhkan. Tidak ada siapa yang lebih melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya yalunahu fil fadli wa ba'dahum malaika dzul fadli. Selepas Nabi siapa mulia? Selepas Nabi mulianya malaikat. Wal anbiya yalunahu fil fadli. Dan anbiya yang lain pula yang mengiringi Nabi. Selepas Nabi lah semulia-mulia makhluk. Selepas tu para nabi-nabi. Tapi di antara nabi tu ada pula ulul azmi. Ulul azmi ni hak top. Mana selepas ni Muhammad depa ni. Lepas tu barulah nabi-nabi yang lain. Wa ba'dahum malaikah dzul fadli. Lepas tu baru malaikat. Lepas tu barulah malaikat. Mana malaikat ni lepas nombor 3. Nombor 3. Lepas tu siapa dia lagi? Sahabat. Wa sahbuhu khairul quruni fastami'. Sahabat Nabi ni sebaik-baik kurun. Patabi'un liman tabi'.
kemudiannya tabi'in, kemudian orang-orang yang mengikut tabi'in. Kemudian di antara sahabat ni siapa pula yang paling hebat? Wa khairuhum man muniyal khilafah wa amrun fi fadlikal khilafah. Sebaik-baik sahabat mereka yang dilantik jadi khalifah. Baik, yang empat-empat tu lah siapa pula yang afdal pula? Wa amruhum fi fadlikal khilafah. Tengok tertib. Siapa sebenarnya Muhammad? Abu Bakar. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, baru Sayyidina Ali. Marah Syiah ni. Syiah marah. Dia tak mahu sebut Syiah. Jangan tanya Syiah kat saya tadi. Saya sebut Syiah tu. Fatwa saya dulu dah. Lepas tu, ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Hak sahabat yang diberita gembira dengan syurga. Ya, yalihum qaumun kiramun bararah iddatuhum situn tamamul asyarah. Selepas daripada 4 sahabat tadi, kaum yang kiramun bararah, iaitulah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang diberitahu dengan berita gembira. Sebab tu siapa pula? 10 orang lain lagi. Fa ahlu badrinil azimi syani wa ahlu uhud babi'atir ridwani. Selepas daripada tu ahlu badar. Selepas pada tu ahli uhud. Selepas pada tu ialah yang mengangkat bi'atur ridwan, perjanjian Hudaibiyah. Siapa mereka itu? Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam 10 orang yang berita gembira ni, ada tak Sayyidina Umar? Ada tak Sayyidina Osman? Ada Sayyidina Abu Bakar? Ni yang saya nak marah ni. Ada di dalam tu. Dalam Uhud ada tak Sayyidina Umar? Ada Sayyidina Abu Bakar? Ada. Allah yang kita sibuklah nak mengkafir sahabat. Apa faedah kita nak kafir sahabat? Adakah Islam suruh kita mengkafir sahabat? Baik. Kalau mereka kata sahabat kafir, kita tak kata kafir, kita kena masuk neraka kan sebab kita tak kata sahabat kafir. Tak masuk neraka apa kita ambil tahu dengan sahabat? Mana lebih risiko dengan orang yang mengatakan sahabat kafir dan kita tak kata kafir? Lepas tu minta diam. Kita kena faham pula, mengaji betul-betul. Dalam perang Uhud, dalam perang Badar, itu. Kenapa berlaku perjanjian Hudaibiyah? Tahu kenapa? Boleh jadi mubaiyah. Sebab nak untuk bela atas kematian Sayyidina Osman. Dengan sebab dengar berita kata Wayuh kata Sayyidina Osman kena bunuh. Semua Nabi kata kita mati. Sekali ni kita mati. Ada senjata, tak ada senjata, kita mati. Dengan sebab dengan kata Sayyidina Osman kena bunuh. Ni nak katanya kelebihan para sahabat. Sebab Allah sebut mereka ni radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha mereka. Mereka ni siapa? Masuk dalam tu Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, masuk dalam tu Sayyidina Ali masuk. Itu. Lepas pada tu, lepas daripada ahli ridwan, masing-masing lah hak mana amalannya lebih-lebihlah dia. Itu. Ini dia punya tangga dia, kelebihan. Tapi Zamakhsyari dia kata tak. Zamakhsyari dia kata Jibril mulia lagi. Jibril mulia lagi daripada Nabi. Buat apa Jibril tu guru? Ulama kata apa Zamakhsyari ni? Tak semesti tu gurunya hebat daripada anak murid. Kam min mu'allam afdal min mu'allim. Berapa banyak mu'allam, orang yang diajar, lebih hebat daripada orang yang mengajar. Yang ada ni barangkali jadi hebat pada saya. Kam min mu'allam afdal min mu'allim. Berapa ramai yang diajar tadi lebih hebat daripada yang mengajar. Kita tengok ulama-ulama ni, Imam Nawawi. Imam Nawawi hebat daripada tubuh dia. Ibnu Malik hak buat Alfiah. Ibnu Malik ni siap bergantung kat masjid. Oi, siapa nak ngaji kat aku ni? Orang beritahu tu malu tu. Tok guru kena kerja kat masjid.
Siapa nak uji kat aku ni, aku nak ajar. Imam Nawawi lah, kecil keton. Tak tahu pun macam mai lah mengaji kat Imam Malik, dia kesian kat dia sampai duduk kat pintu tu. Siapa nak ngaji, weh mai lah aku nak ajar ni. Sampai tahu tu, dia mengaji. Nak ada murid seorang tu, tapi seorang padahal Imam Nawawi. Oh, tengok Allah Ta'ala beri. Itu Ibnu Malik. Mata akhir Ibnu Malik. Murid dia Imam Nawawi. Bergantung kat pintu masjid. Siapa nak ngaji kat dia? Gantung tu, siapa nak ngaji kat aku, weh? Sampai kena pelawar begitu. Kalau masjid ada tunggu sampai macam tu, teruk lah sampai depan. Teruk semua. Semulia-mulia makhluk, sama ada jin atau manusia atau malaikat, tak kira. Tapi ada hadis. Ada hadis pula. La tufaddiluni 'alal anbiya. La tufaddiluni 'alal anbiya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan kamu duk lebih aku ke atas nabi-nabi yang lain. Lepas tu kita mengaji hari ni kena ada guru. Jangan duk harap internet tu, duk harap komputer tak tahu guru lagu mana. Ni masalah kita kadang-kadang. Kata kita ni alim hadis mengaji dah. Kadang-kadang mengaji pun dah, kira mengaji dah darah ambil sanad habis. Passion tu dah ni. Orang dulu mengaji hadis. Kadang kita tak faham. Kalau kita tak mengaji, la tufaddiluni 'alal anbiya, jangan kamu lebihkan aku ke atas nabi-nabi yang lain. Ada dalam hadis yang lain, la tufaddiluni 'ala Yunus bin Matta. La tufaddiluni 'ala Yunus bin Matta. Jangan kamu lebihkan aku di atas Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Jangan lebihkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang lain pula Imam Bukhari juga riwayat, la tukhayyiruni 'ala Musa. La tukhayyiruni, jangan kamu anggap aku lebih khair, lebih baik daripada Musa. Habis nak kata gua, kita kata Nabi, semula-mula Nabi. Semua ulama kata begitu. Kalau hadis larangannya sampai 3, hak riwayat pula semua hak mana? Hak sakan-sakan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ulama fikir, jangan kamu lebihkan aku di atas Nabi yang lain. Jangan kamu lebihkan aku atas Nabi beserta kamu pergi duk pelekeh Nabi lain. Lebih aku tak apa, tapi jangan duk pergi tangkis, duk pergi kurang Nabi-Nabi yang lain. Itu tak boleh. Nak lebih aku tak ada masalah, tapi jangan duk pergi tangkis, duk pergi pelekeh Nabi lain. Kata si ulama hadis tolong jawab. Nabi kata begitu sebelum dia tahu kata dia seafdal makhluk. Dia belum tahu kata dia seafdal makhluk, jadi dia kata jangan lebih aku pula ke atas Nabi yang lain. Kata si ulama, dia bercakap begitu ta'adduban wa tawadu'an. Dia bersopan santun dan beradab dan tawadu'. Tawadu' sudah pasti. Nabi tawadu'. Kita lebih faham haram. Kita lebih faham tak faham zuhir begitu saja. Sebab tu hadis dia kena mengaji, kena ada guru. Guru pula dia kena cek siapa guru dia. Bila ulama hurai begitu, barulah boleh kita kata Nabi ni semulia-mulia makhluk. Nabi tahu tu, tak tahu tak mana dia kata jangan lebih aku ke atas Yunus bin Matta. Sebab apa Nabi pilih Yunus? Sebab Nabi Yunus boleh ibadat dalam perut ikan. Siapa boleh ibadat dalam perut ikan? Nabi Yunus boleh. Tapi Nabi tahu mana? Nabi bukan beribadat dalam perut ikan, di angkasawan. Di angkasa. Bukan angkasa macam Zapa naik tu, atas lagi. Sidratul Muntaha sampai Jibril nak naik tak boleh. Jibril tak berani nak naik Sidratul Muntaha sampai tu. Sidratul Muntaha. Jibril kata kalau aku naik hancur aku. Tak mampu menghadapi nur Allah. Hancur. Nabi Musa pun tersungkur. Wa kharra sa'iqa. Yang Musa ni punya sakat. Kahak. Tuan-tuan kata. Kahak tuan-tuan abang. Nabi Musa. Tak dan. Baru nur Allah berdamam. Tersungkur jatuh. Tu tumbuk orang sekali mati. Berdamam mati. Dia tumbuk kecil-kecil. Mati sekali. Itu. Jadi Nabi kata jangan lebihkan aku di atas umat yang lain, atas Nabi yang lain. Maknanya
Nabi bertawadhu, ataupun lebih aku serta kamu duk pi pelekeh Nabi tu tak boleh. Ataupun Nabi cakap tu Nabi belum tahu kata dia ni lebih. Itu maknanya semulia-mulia makhluk dan sebebas-bebas utusan. Nabi ni sebebas-bebas utusan, iaitu pada pihak memberi syafa'atul uzma ataupun syafa'atul kubra fi faslil qada. Nabi dah sebebas-bebas Nabi nak memberi syafaat siapa yang dia nak. Di padang mahsyar dipanggil syafa'atul kubra, syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Pada padang mahsyar nanti siapa pun tidak boleh beri syafaat melainkan Nabi Muhammad. Nabi yang lain nafsi. Nafsi. Jumpa Nabi Ibrahim, tolonglah syafaat kami. Nabi berkata, aku pun cakap tipu. Kan Nabi Ibrahim bohong pok-pok tu. Hak duk kata tu hampa ni tokong sebelah ya. Aku pun lawan pok aku. Lari pada pok dia, marah pok dia, pok ni buat Tuhan, pok semua dijual pula. Pok dia digan je. Tanya Nabi Musa kata, aku pun tumbuk Kipti mati. Bila jumpa Nabi Muhammad, ana laha. Itu cerita dalam hadis. Ini maknanya sebebas-bebas utusan pada pihak memberi syafa'atul uzma ataupun kubra fi faslil qada. Nabi Muhammad yang dibangkitkan, ini yang dibangkit oleh Allah jadi pesuruh dengan seru makhluk mengesahkan Tuhan. Mengesahkan Tuhan, dia mengajak makhluk kepada i'tiqad Tuhan ini esa. Mengesahkan Tuhan. Sebab masa Nabi dilantik di Rasul, beratus-ratus berhala di keliling Kaabah. Berhala ni penuh keliling Kaabah. Tawaf tu pula waktu malam telanjang. Bakal telanjang waktu malam. Berhala penuh di keliling Kaabah. Bila Nabi Muhammad dilantik jadi Rasul, maknanya pertama sekali dia mengajak mengesahkan Allah. Ni Tuhan punya banyak, tak tahu hak mana satu. Ada hak tangan 4, hak tangan 2, hak mata 10. Mata duduk di belakang pun ada kaki, tangan tak tahu mana satu. Penuh guduk, tak tahu mana tangan mana kaki. Ada pula pak mentua pada menantu, ada sepupu pada. Tuhan tu punya banyak, tak tahu mana satu. Nabi Muhammad mengajak mengesahkan Allah. Nabi Muhammad ajak mentauhidkan Allah sehingga 13 tahun. 13 tahun kita masa tu sahabat tak semayang, tak ada apa, hanya mengesahkan Allah. Itu. Dan menunjukkan mengesahkan Allah ada dua. Mengesahkan Allah pada ibadat, mengesahkan Allah pada i'tikad. Mengesahkan Allah pada ibadat, kita semayang tidak ada syirik yang khafi, yang tersembunyi. Kita semayang bukan kerana yang lain. Esa pada etikad. Esa pada etikad, kalau kita tidak mengesa pada etikad, syirik jali, syirik yang terang jadi kafir. Tapi kalau kita tidak mengesahkan Tuhan pada ibadat, dia panggil syirik khafi. Mana kita semayang kerana lain, kita semayang kerana isteri, kita semayang kerana pak mentua, kita semayang kerana bapa. Tapi kalau dia semayang kerana berhala, jadi kafir lah. Tapi bila maksud mengesahkan Allah pada ibadat, tidak ada syirik khafi dalam ibadat kita. Syirik khafi ni bukan kafir semua. Cuma dia semayang kerana yang lain. Mengesahkan Allah pada etikad, tidak ada syirik jali. Ini dua. Mengesah Allah ada dua. Esa pada ibadat dan pada etikad. Dan menunjukkan jalan-jalan kelepasan. Nabi Muhammad lah yang menunjukkan jalan-jalan kelepasan, yakni kelepasan daripada murka Allah dan neraka Allah. Dia lah yang menunjuk jalan kelepasan. Itu. Jadi takat tu dulu.
Ini awal, baru permulaan. Saya rasa kena berhenti situ dulu dan kita buka sikit ruang untuk bertanya. Kita berhenti pada kata dan atas keluarganya dan sahabatnya sebaik-baik ini umat. Kita berhenti di situ dulu. Kita akan beri ruang sikit soalan mungkin kalau ada. Sebenarnya saya tak suka je soalan, tapi dah sini macam tu. Kalau mengaji kena soal. Kalau ikut orang pondok ni adab, guru pondok dia bukan mau jawab soalan. Ulama-ulama dulu tak bagi buat soalan. Imam Malik dia jawab satu lalu dia tahu. Wallahu alam, dia akan jawab begitu. Guru saya cerita, kalau mengajar dia kata jangan lupa bawa buah. Jangan lupa bawa bekal. Bekal apa dia kata? Bekal wallahu alam. Nanti kan saya tanya, nampak soalan ni, wallahu alam, selesai. Buat apa memang begitu. Guru saya Syekh Sadiq Habanakah. Saya sempat jumpa Syekh Sadiq Habanakah, guru pada Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, guru daripada Waqah Az-Zuhaili, guru lagi kepada Dr. Mustafa Bura, guru bagi Dr. Mustafa Khin, guru bagi Ali Syabaji. Mana ulama-ulama hebat yang ada Waqah Az-Zuhaili, anak murid dia. Alhamdulillah saya sempat guru dan mengaji kat dia. Dia ni pantang kalau orang tanya. Kalau dia kata kalau duduk mengaji habis, itulah jawapan dia. Tu dia. Mengaji sampai habis . Kalau aku buka soalan arak tu arak dia macam tu. Bila mengaji, bila main soalan pun dia datang. Masa mengaji dia tak ada pun. Bila habis dia datang. Main tanya soal. Dia nak soal, lepas tu dia balik. Dia tak buka. Bila tak buka je pakat nak mengaji. Tapi nak buat macam mana? Kita buka biar. Tak apa. Itu tempat saya tak buka . Nak mengaji sampai habis ada jawapan dan nak soal pula mesti yang bersangkut dengan akidah mengaji dengan akidah. Dia tak mau soal yang lain. Dia soal bola ke ada. Dan saya buka. Kalau ada, kalau tak ada kita tutup. Tak panik. Pak Busu ada nak tanya tak? Ya. Tak tahu apa nak tanya. Dia. Orang tak tahu nak tanya. Maknanya alif lah. Tubuh pada N ni. Tubuh saya cerita. Dia begitu kalau dia mengajar. Kalau anak murid tak tanya, dia mau. Dia kata pandai dah, awak pandai dah. Kalau pandai dah tak payah mengaji. Kemudian kalau tanya pula tak kena, dia marah. Oi, tak tanya begitu, tanya. Tunggu saya kata apa? Apa dia kalau tak tanya, dia marah. Bila tanya tak kena, dia marah juga. Tak tanya pun dia marah. Bila tanya dia marah juga. Tak tanya dia tahu pandai dah. Pandai dah. Pandai tak payah mengaji dah. Bila tak tanya dia marah. Bila tanya tak kena dia jekak. Saya ingat ibu saya tu Imam Gua Bayang. Pada N ni bila tak tanya dia marah. Bila tanya tak kena dia jekak. Oi, dah tanya mengaji lama pun nak tanya. Tu dia. Kalau tak tanya dia tak boleh dah. Pandai dah. Berhenti. Kalau tak ada nak tanya tu boleh dah tu. Macam mana Ustaz Zamri? Dia tak nak dah. Kita nak berhenti. Jangan takut saya tak marah. Atau tak faham mana had tadi, insya-Allah boleh tanya. Kalau malu nak tanya pun tak apa, ke depan boleh buat surat. Buat surat bagi kepada Ramli ataupun ni. Ada doktor ni Adli bagi kat dia. InsyaAllah saya cuba. Sebab masalah akidah ni, pertama akidah ni bahaya. Yang kedua memang soalan akidah ni cukup payah orang tanya. Saya mengajar di Masjid Bulat. Bila mai soalan ni senyap. Maka tak berani nak tanya tentang akidah.
Tapi tak akidah ni lah, akidah ni lah yang penting sekali. Tapi saya nak kata tak boleh lah, sebab kita kurang pendedahan tentang ilmu akidah. Jadi nak tanya, tak tahu nak tanya apa. Tapi sebenarnya itulah penting. Kalau tengok kadang-kadang dalam TV, kalau tanya soal akidah, no, saya mula dalam kepala. Nak tengok ni pun nak jawab ni. Tuhan cipta lagi tak syurga neraka. Tuhan cipta tak lagi. Kalau tanya begitu, ustaz boleh jawab. Tuhan cipta tak, dia tanya pandai. Kalau dah Tuhan cipta dah syurga, siapa duduk? Lah ni. Dan neraka pula siapa duduk? Tu kau ustaz mula kelewat pergi kat lain. Wang tak jawab lah. Kalau kita pun nak menjawab ni kadang-kadang soalan ni kita kena halusi. Kadang-kadang dia bukan bersakut, walaupun tak bersakut. Dalam pekor kena tengok situasi. Situasi. Kalau tak tanya tak apalah, saya nak jawab ada hak yang saya dengar-dengar, hak masalah yang perlu saya sebut. Kadang-kadang ada dalam TV ada beritahunya kata bubuh haji ria. Bubuh haji ni apa hukum bubuh haji depan ria? Ambil ustaz jangan jawab gitu. Dia akan buah haji. Kalau buah haji kena buang habis haji-haji bagi kita nak jawab. Kita kena tengok keadaan. Buah haji dia tak elok. Saya tak buah haji. Yang syoknya di depan dia datuk, di belakang dia Al-Hafiz. Kalau saya telefon saja, datuk depan tu apa dia? Al-Hafiz di belakang tu apa dia? Riak. Dia tak haram. Jangan lebih sebut siapa-siapa tau. Saya tak sebut nama. Tak ni tak bukan dia. Saya tak sebut nama. Ni cerita betul. Kesian ni kadang-kadang betul ustaz, tak boleh buat haji. Allah haram, tak boleh buat riak. Kesian kita kan boleh nak jawab soalan. Kalau kita perelok, kita bagi benda ada berlaku, kita bagi elok. Ni dia bagi peruduh. Dia kata riak. Sebab apa? Haji tak riak. Siapa yang riak ni haji? Tambah sekarang ni pula dia tak mau pula buat haji. Apa? Nampak tua. Sorok haji. Nak buat hajah. Hajah pasal tua. Haji ni bukan nak bangga dah. Bukan nak riak dah haji ni. Alah ni balik haji senyap-senyap. Tak buat haji takut tua. Sebab apa orang dulu buat haji? Dia kena kaji sini. Dia kena kaji sampai ke dalam kampung. Nak hukum ni bukan buka hadis begitu, boleh hukum batu. Sebab apa orang dulu berhaji? Ni nak kena tanya ni, sebab apa orang dulu berhaji? Orang dulu nak pergi haji susah. Orang dulu kalau dia belah Kedah nak pergi haji kena jual bendang, jual kebau, jual lembu. Boleh pergi haji dah Allah, mujur. Lepas tu balik, haji. Syok haji tu. Ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang aku beri pada kamu, ceritakan. Ni riak. Allah suruh ceritakan nikmat. Nikmat semua. Tapi lah ni kenapa kita tak buat haji? Nak pergi haji mudah. Pergi buat umrah senang. Duit dapat mudah, lepas tu kita tak kisah nak buat haji depan. Tapi orang dulu haji ni, Allah, satu harga cukup bernilai. Inilah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan kau ceritakanlah. Dia nak cerita nikmat saya haji. Dia nak hukumnya buka kitab hadis saja, kena cari, kena masuk ke dalam kampung. Sebab apa? Sebab apa yang buat haji? Kena cari begitu. Patut dia kena kata aku ni, itu nak cerita nikmat Tuhan. Selesai. Dan ni dia bimbang Allah. Kalau itu nama ayah saya kena bang haji, kena bang. Yang syok dia bercakap depan datuk. Nama dia tu datuk, saya tak tahu ustaz je dia. Dan datuk ada tu yang mana? Datuk ni nak bangga kan? Bukan saya nak kata orang datuk ni ria. Dah. Buh datuk. Dalam masa yang sama juga. Lepas tu dia kena tengok. Ni saya nak cerita ni nak berkata kita nak beri fatwa. Bukan saja kita kena tengok ilmu yang ada kat kita saja. Kena tengok di sekitar. Dalam masa yang sama, seruan haji. Orang tanya, ustaz, orang yang tersebut tak sampai seruan haji ni, lagu mana tu? Dia kata tak boleh haram, boleh buat pada kafir, tak sampai seruan Nabi, tak sampai dakwah Nabi. Sedangkan Nabi ni, al-yawm akmaltu lakum dinakum, sedap dia hurai. Sekarang aku sempurnakan agama kamu, mana dia lengkap. Kalau kita kata tak sampai seruan Nabi, haram, kafir kita. Seruan haji seruan Nabi kah?
Tak sampai surah haji, tak sampai panggilan Allah. Orang dulu nak pergi haji ni payah. Dan haji ni bukan, haji ni pelik. Kalau kita ada duit, kadang-kadang kalau Tuhan tak izin, tak boleh pergi. Haji ni memang pelik. Dia memang pelik. Kadang-kadang duit tak ada, kadang-kadang tak sangka tahun ni boleh pergi. Kadang-kadang ustaz, saya nak bawa ustaz pergi. Dia kita tak sangka. Kadang-kadang nak pergi, tak boleh pergi. Lepas tu orang tu dia akan panggil seruan haji, panggilan ni. Yang syoknya tajuk tu pula panggilan haji. Panggilan haji ni apa mana? Seruan. Tak sampai seru haji. Tajuk seruan haji. Lagu pun kan ada. Panggilan haji telah tiba. Nama pun panggilan haji, seruan haji. Bila kita pergi tafsir kot lain, seruan haji kita pergi kata apa? Tak sampai seru Nabi. Siapa dia kata seru Nabi? Dia bawa pandai, dia pergi heret kot lain. Lalu siapa yang berkata aku tak pergi haji, tak sampai seru lagi, dia kata haram. Jangan. Seruan haji mana tak sampai panggilan Allah ke tempat haji. Sebab haji ni benda yang cukup unik. Kadang-kadang dia nak pergi tak boleh, kadang-kadang nak pergi sakit. Sebab tu orang dulu dia akan guna seruan haji. Seruan ni mana panggilan, lambaian. Kita panggil lambaian Kaabah. Lambaian Kaabah, seruan haji. Kadang-kadang forum tu tajuk dia apa? Panggilan haji. Kita kena tahu kenapa orang dulu panggil panggilan. Sampai tahu tu kita nak bagi fatwa ni, kita kena tahu sampai macam tu. Kenapa orang dulu buat haji? Riak kan? Bukan. Kalau kita kaji, orang dulu kena jual benda. Nak pergi haji punya susah, naik kapal layar sampai 6 bulan, 8 bulan, kapal elok kira mati. Bila balik, alhamdulillah, syukur. Syukurlah haji. Kena faham gitu. Ni banyak artikel bersangkut yang akidah. Kadang-kadang kita bimbang. Nanti semua nanti akan datang. Tak ada soalan. Tak ada soalan, kita tutup. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak ada orang tanya, saya mulalah sebagai permulaan. Tadi saya tengok Ustaz, bila Ustaz menerangkan daripada mula sampai kepada penghabisan perbahasan tadi, jadi saya nampak seolah-olah Ustaz ni dia mahir segi terjemahan. Cuma tadi ada 2 tempat yang Ustaz tak sentuh. Nak minta penjelasan, pencerahan dan penjelasan. Ada soalan. Ini saya bawa daripada kawan ni. Dia kata sebab apa diterjemah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, makna yang pemurah dan yang mengasihani. Sedangkan murah mengasihani ini sifat hati. Jadi apa maksud di sini? Dia minta Ustaz buat penjelasan. Apa maksud itu? Sedangkan Tuhan ni dia mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Mana dia tak ada hati macam kita, tiba-tiba diterjemah sana yang pemurah dan mengasihani. Jadi minta penjelasan dari Ustaz. Ya. Terima kasih kepada yang tanya. Soalan ni soalan orang pandai. Saya pun ikut nak sebut juga tadi, sampai saya ingat macam payah. Tapi kena sebutlah. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diterjemah daripada Ar-Rahman dan daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim daripada kata dasar yang sama. Rahmah. Rahmah. Rahmah ni makna kita terjemahnya kasih. Rahmat, kasih sayang. Diterjemah daripada Rahmah. Rahman pun daripada Rahmah, Rahim pun daripada Rahmah. Itu kalau kita ikut pendapat ulama Basrah. Kalau ulama Kufah daripada PMAD, daripada Rahimah. Rahman daripada Rahimah, Rahim daripada Rahimah. Soalan cukup bagus. Baik, rahmat ni apa dia? Rahmat dalam bahasa Arab riqatun fil qalbi. Riqatun fil qalbi. Satu sifat yang halus yang duduk di hati. Sifat yang duduk di hati itulah akan keluar rasa kasih sayang.
Kasih sayang itu keluar daripada hati. Dia panggil satu sifat yang halus, yang tak nampak, yang duduk dah hati. Riqqatun fil qalbi, itu makna rahmah. Allah ada hati ke? Allah tidak ada hati. Kalau Allah ada hati, Allah kena ada dada. Allah kena ada dada, kena ada pula tengkok, kena ada kepala, kena ada tangan. Allah tidak ada hati. Tapi rahmat ni, maksud dengan rahmat ni benar lazim daripada rahmat. Yang kita nak ialah makna lazim. Lazim tu apa dah? Bila kita kasih pada seseorang, kita buat apa? Kita akan memberi, kita akan mengkurnia, kita akan beri apa saja yang kita nak, yang apa yang ada dekat kita. Jadi sebab tu ulama sebut Ar-Rahim Al-Muhsin, Tuhan yang membuat ihsan, Tuhan yang membuat ihsan, Tuhan yang berbuat baik kepada hamba dia. Itu maknanya rahmah. Maknanya dengan makna lazim, itulah ihsan, Tuhan buat baik. Sebab tu di belah Patani, cuma di tempat kita ni bunyi kasar. Kalau di belah Patani, belah Kelantan, Tuhan yang rahman, Tuhan yang amat boroh. Faham nak boroh ni? Tuhan yang boros. Kita sebut boros tu dia, makan kedai bijak makanan. Itu kita. Boros ni apa makna? Apa makna boros? Boros, kita boleh sebut boros ni sifat tak elok. Padahal boros ni elok. Kalau kita duduk kawan kita, dia nak belanja kita, sifat tu buruk kan? Dia boros. Dia makan jamu belanja kita. Allah ni kenapa boros? Kerana Allah ni dia tak sayang apa yang ada dekat dia. Boros ni orang yang tak sayang dengan apa yang ada dekat dia. Sebab tu belah Taylor dia kata, belah Patani, Tuhan yang amat boroh. Boroh ni boros dah. Tapi kita percaya tak terjemuh, tak boleh. Terjemuh nanti tu dia Allah, ustaz terjemuh Tuhan ni boroh. Boroh ni sifat tak elok. Kita nak faham itu. Tuhan ni sayang nak nikmat yang dekat dia. Dia tak sayang dia bagi. Hak kafir pun dia bagi. Hak lawan dia pun dia bagi. Dia bagi. Itu maknanya. Tapi adakah salah kita terima Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Tak salah. Naknya ialah lazim daripada situ. Mana? Tuhan yang berbuat baik kepada hamba dia. Pengasih, penyayang ni beza? Tak ada beza. Tapi kenapa disebut ni pengasih, ni penyayang? Ikutnya terjemah begitu je. Tuhan yang amat mengkurniakan nikmat. Tuhan yang amat mengurniakan. Itu makna ihsan. Baik. Tapi oleh kerana Rahman dengan Rahim ni, walaupun kata dasar yang sama, tapi bilangan hurufnya lain, tak sama tu. Rahman, Roha, Min, Alif, Nun, 5. Cumanya kalau kita tengok dia dalam tulisan tu ada 4 je lah. Dia ada satu mat di atas. Asalnya Rahman, Rahman, Roha, Min, Alif, Nun. Tapi diringkaskan, dia buang alif, dia buang mat di atas. Rahim, Roha, Ya, Min, 4 saja. Kalau nak terima Tuhan yang Maha Pengasih, dua-dua sekali begitu, Rahim tak sama dengan Rahman, walaupun kata dasar yang sama. Jadi Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang, maksud dia sama ya. Tapi bila Rahman, Rahman itu bilangan binaan lapas dia, huruf dia tadi 5. Rahim bilangan dia hanya 4. Maka Rahman tu lebih luas lagi makna dia. Luas lagi maknanya. Kasratul mabna tadullu ala kasratil makna. Apabila banyak binaan lafaz, maka banyaklah maknanya. Bertambah lagi makna dia. Baik. Roha, Min, Alif, Nun. Dia binaan lafaz dia lebih banyak daripada binaan lafaz Roha, Ya, Min. Kalau begitu maknanya lebih luas. Sebab tu bila kita terjemah dalam kitab Jawi, Tuhan yang